dipetik atau dikutip daripada ayat yang kita baca ini, ayat 25 sehingga ayat 33. Faedah yang pertama, faedah yang pertama, ayat 25 surah Ad-Dukhan, kam taraku min jannatin wa uyun. Tuhan kata banyak dah harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka. Ayat ini mengajar kepada kita pelajar ibrah, pengajaran bi awaqibiz zalimin al maghrurin, akhir kesudahan orang-orang yang sombong, orang angkuh, orang takabur, akhir kesudahannya mereka juga akan meninggalkan kemewahan yang mereka ada itu. Maka kita orang beriman sentiasa duduk di bawah muraqabatillah, sentiasa mencari, melakukan perbuatan-perbuatan, perkataan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kita tinggal pun tinggal benda baik. Kita tinggal contohnya kebun-kebun, diambil oleh anak-anak kita yang soleh, dia gunakan untuk kebaikan, dia sedekah, dia wakaf, macam-macam lagi ada. Tapi kalau orang yang sombong tinggal, orang ambil pun tak peduli dengan dia. Jangan baik, hati-hati. Kita nak suruh harta kita berpanjangan, kita kena buat baik pada anak-anak cucu kita. Anak cucu kita yang soleh, kalau mereka menerima kebaikan yang banyak ditinggal oleh ayah tu, mereka juga akan mengalirkan kebaikan itu kepada tuan dia asal. Tapi macam Fir'aun ni apa boleh buat? Orang lain, qauman akharin, orang lain suku Sakak, tak ada hubungan dengan dia yang menerima harta. Adakah orang yang akan buat kebajikan kepada Fir'aun? Sah, tak akan buat. Kita tak kisahlah sama dia Bani Israel ke, qauman akhar dia orang lain ke, yang pentingnya orang asing yang menerima harta dia. Jadi kita ni para pelajar tanda situ, biarlah kita jadi orang baik. Mudah-mudahan kita juga harta kita dipusakai oleh orang-orang yang baik-baik, sebagaimana dalam kisah Ashabul Kahfi, bagaimana dua orang anak yatim, harta dia yang nak terdedah kepada awam didatangi oleh Nabi Musa dan Khidir untuk menyelamatkan harta dia. Sebab apa? Allah kata dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Puncanya tok nenek dia orang soleh, tempias kesolehan itu kepada anak cucu. Allahu Akbar. Jadi ibu bapa sekalian, siapa dia nak jadi nak suruh anak cucu kita selamat, kita kena selamatkan diri kita dengan kesolehan kita, insya-Allah. Kata di sebagai ulama tafsir kata, wa kana abuhuma salihatu, tok dia yang ketujuh nu soleh dah. Anak cucu dia dijaga oleh Nabi, harta benda dia. Allahu Akbar. Kata-kata sentap diceritakan ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nak mati. Dengar ni pelajar, ni cerita motivasi dipanggil. Umar bin Aziz khalifah tapi zuhud. Dia tak ambil dah dunia ni, dia tinggalkan dunia. Bila nak mati, anak dia kecil-kecil. Anak dia kecil, ramai anak. Orang mari tanya, ya khalifah, ma tarakta li auladik, mu tinggal apa kepada anak cucumu? Mu dah mati muda, anak-anakmu kecil, mu tinggal apa? Mana harta? Dia pun terlupa nak buat harta ke anak dia sebab terlalu zuhud dia. Dia kata apa? Dengar ni ibu bapa, kata-kata inilah yang menyentak kita ni. Sepatutnya sedih kita dengan ini. Dia kata, in kanu salihin, in kanu salihin, kalau anak aku ni soleh, fallahu yatawalla salihin, Allah akan jaga orang yang soleh. Masya Allah. Wa in kanu ghaira zalik, kalau anak aku tak soleh, aku tak tinggalkan harta untuk mereka berjoli, untuk mereka enjoy sana sini, bukan dengan harta aku mereka nak buat benda tak baik. Allah, dia mati, dia tinggal anak dia kecil-kecil. Kata di ahli sirah, tak lama lepas pada itu, orang tengok anak-anak Umar bin Aziz mengeluarkan zakat harta, bukan mencari zakat. Mana anak dia soleh, Allahu yatawalla salihin. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita tinggalkan anak-anak yang soleh. Allah Ta'ala jaga, Allah jaga kita
Allah jaga anak cucu kita dengan kesolehan ibu bapa dan solehnya anak kita, insya-Allah. Kalau tinggal anak toleh, apa benda? Tak ada 3 hari ayah mati, habis dah kita pesakanya joli. Tak, tukar kereta, tukar ni, akhir kali dia duduk menunggu tepi tangga masjid, duduk tak ada piuh, tak ada cetung, kata orang situ. Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Kadzalika wa aurasnaha qauman akharin. Demikianlah kami pusakakan harta itu kepada orang lain, Dia kadang-kadang orang yang menerima pusaka itu bukan daripada keturunan dia. Sebab boleh jadi dalam keturunan dia tidak layak. Macam Firaun, oleh kerana dia jahat dia, maka Allah Ta'ala hantar orang lain yang menerima pusaka. Kita ni pun macam tu juga. Ana waktu pergi ke Multaqa Qimmatul Ulama Muslimin baru ni, dapat satu cerita bagaimana munculnya kerajaan Taliban di Afghanistan. Pelik. Hak duk berjuangnya kita dengar daripada budak lagi. Nama-nama besar. Saya tak sebutlah nama di sini. Tuan-tuan tahu kan? Pejuang-pejuang di Afghanistan tu. Nama ni macam-macam nama. Daripada budak lagi kita duk dengar nama. Duk kagum dengan kepayuh dia macam roti tu. Dengan berdeh, dengan senapan dia dah. Tiba-tiba bila mereka ni menang, Rusia lari, berlakunya perebutan dalam kerajaan. Allah hantar bagi Taliban ni penuntut ilmu, budak pondok kata. Tiba-tiba muncul puak ni naik, oleh kerana mereka ni nak menyelamatkan negara daripada pencerobohan, daripada banyak benda-benda yang karut. Tuhawi ke dia jadi kerajaan. Pada masa tu dia baca kitab. Dalam kitab dia ni tak boleh ambil cokal. Jadi bagai-bagai masuk, tak ada cokal belakang. Murah, panjanglah cerita. Yang penting nak cerita, kadang-kadang Allah Ta'ala sebut kadzalika wa aurasnaha qauman akharin. Allah Ta'ala beri kepada kaum lain. Kita berjuang lama-lama tapi orang lain boleh faedah. Sebab apa? Sebab kelayakan tidak ada kepada pejuang-pejuang yang asal, yang menyebabkan Tuhan ganti dengan orang lain. Minta maaf, ana tak kata pejuang-pejuang hak dulu tu tak layak, tapi kita nak ambil ibrah pengajaran kenapa tiba-tiba muncul orang lain. Sama juga tengok di tempat kita ni pun, kadang-kadang orang yang tidak disangka-sangka boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi macam-macam jawatan. Tiba-tiba yang muncul orang ni tak dikenali pun di persada alam yang hebat-hebat. Wallahu a'lam. Itu adalah kuasa Allah. Tengok, Tuhan nak hilang ke Firaun, wa aurasnaha qauman akharin. Tidaklah satu benda yang pelik. Dan banyak juga berlaku dalam dunia ini. Kita tengok orang hebat-hebat, tok guru hebat, kaya, harta banyak, kitab banyak, tapi dia tak boleh mempusakakan anak dia untuk jadi pengganti dia. Tak ada anak. Cuma kalau dia ada anak perempuan, Allah ganti dengan orang lain. Anak orang lain mari menguasai kawasan dia. Walaupun menantu dia, tapi anak orang lain, bukan keturunan dia. Cucu itu baru jadi keturunan dia sebelah alik anak perempuan dia. Kita kata itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berusaha ada kesinambungan. Faedah yang kedua dengan yang pertama tadi, kesinambungan kita kena jadi orang soleh, barulah yang mempusakai kita orang soleh juga. Kalau tidak, qauman akharin. Dalam akhir surah Muhammad, Allah Ta'ala sebut wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Tengok dalam ayat. Baca Quran jangan dulu agak-agak, kita kena baca sengoti kan. Yastabdil qauman ghairakum. Yastabdil, lo ni mudah. Jadi Allah Ta'ala kata, aku gantikan orang lain. Kalau mu tak nak, aku gantikan dengan orang lain. Surah Muhammad. Wa in tatawallau. Tulis surah Muhammad ayat 38. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakun amsal. Kalau kamu tak jadi orang baik, tak jadi orang soleh, tidak melayakkan kamu untuk memimpin, Allah Ta'ala ganti orang lain. Wallahu a'lam. Ini ayat ini kita kena tadabbur panjang.
Ini kita tadabbur ringkas ni, tak sempat nak lumatkan isu ni. Tapi Allah Taala kadang-kadang dia beri orang lain yang naik. Wallahu a'lam. Kita pergi kepada faedah yang ketiga. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Langit pun tak menangis, bumi pun tak menangis, dengan sebab orang yang tidak baik mati. Nak menangis buat apa? Apa sebab nak menangis? Tak ada sebab bumi kata aku nak menangis orang lagu ni. Maka ayat ini menjadi dalil, kata ulama tadabbur, tulis pelajar dalam kitab An-Nukat lil Qasab, dia kata ayat ini dalil bahawa ada di kalangan manusia yang ditangisi oleh langit dan di bumi akan kehilangan dia. Kehilangan dia. Mana bumi terasa, tak ada dah lah dia ni. Baru ni kat dia lah duduk zikir sini, duduk ibadat sini. Langit pun macam tu juga. Tak ada rekod yang naik. Kata Sa'id bin Jubair, tulis, kata ulama salaf ini. Qala Sa'id bin Jubair, seorang ulama tafsir ni, Sa'id bin Jubair, dia kata, lam tabki alaihimus sama, langit tak menangis. Sebab apa? Sebab tak ada pernah ada rekod baik naik ke langit. Walam tabki alaihimul ard, bumi tak menangis. Sebab apa? Sebab mereka juga tak buat benda baik atas muka bumi. Mati membatilah. Bumi kata baik kau, aku duduk tangguh pun tak ada faedah juga. Buat berat bumi, dia kata orang. Kata buat berat atas dunia ni yang baiklah. Kita pergi kepada faedah yang keempat. Walaqad najjayna bani Israil minal azabil muhin. Jadi Allah Ta'ala kata, aku selamatkan Bani Israel daripada azab yang hina. Siapa dia? Daripada Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun angkuh, sombong, mati, Allah selamatkan Bani Israel. Demikianlah juga dengan Abu Jahal, segala pak abu di atas dunia ini yang sombong-sombong, Allah Ta'ala akan binasakan mereka, dan Allah akan selamatkan Nabi SAW dan para sahabat umat Islam yang mengikut Rasulullah SAW. Kita hari ini pun jangan bimbang para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Orang yang zalim, dia akan mati juga akhirnya. Akan mati, dan kezalimannya akan dikenangi oleh orang sampai bila-bila. Sebab itulah kita, kalau kita nak mati, biarlah kata-kata sebagaimana kata di para ulama, kata di ahli fikir, manusia yang bahagia, dia mati, kebaikannya tak mati. Tulis kata-kata hikmah ni. Orang yang baik, orang yang bahagia, dia mati, kebaikan dia tak mati. Orang duk kenangi, orang duk ingat, orang duduk sentiasa. Tapi manusia yang celaka, dia mati, keburukan dia tak mati. Celaka dia tu. Orang lalu kat kubur dia pun macam nak, bukannya give doa, nak pakat nak kencing situ. Jangan main-main, bahaya sekali. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir, faedah yang kelima. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Allah Ta'ala kata, aku beri kemewahan kepada kamu, aku beri kesenangan kepada kamu. Untuk apa? Aku nak tengok adakah kamu syukur ataupun tidak. Jadi di sini kita kena sedar bahawa nikmat yang kita terima, nikmat yang kita dapat, kita syukur tak syukur. Ada setengah orang ni kalau boleh nikmat, lupa diri selalu. Lupa diri, lupa orang, lupa daratan. Bila dia kena uji bala, barulah ingat ke Tuhan. Lelah duk tagar masjid. Cari siapa? Nak jumpa dengan ustaz tu imam. Dia cakap tu imam dah. Nak ayat masa ni kakak ni tak kenal pun masjid. Bila dia senang, waktu susah barulah terhegeh-hegeh nak cari ustaz. Ustaz tolong semaya ajak kita rumah. Macam-macam bunyi. Jebek selalu, tak boleh kata apa dah. Bukan langit menangis, dia yang menangis. Allahul musta'an. Baiklah para pelajar, ayat ini kata Ibnu Jarir, Allah Ta'ala bila beri kepada kita kesenangan, kita ambillah pengajaran dan iktibar bahawa ini adalah merupakan ujian daripada Allah kepada kita. Jangan kata aku ni bisa, aku ni hebat, aku gini, kita rasa kita besar, kita rasa kita bangga. Ini dipanggil ilmu muhasabah, ilmu koreksi diri. Kita audit diri kita sebelum diaudit oleh malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu tamatlah 5 faedah daripada ayat 25 sehingga ayat 33. Insya-Allah kita akan sambung lagi siri akan datang.